Sebab tu tadi di awal tadi saya sebut ni dalam masjid kita ni berapa ribu orang duk ada ni, 1000 orang duk ada. Semua akan melihat cahaya matahari 2019? Tidak. Ada beberapa orang yang sekarang dia sedang mendengar dan dia malaikat maut sedang mengira sakibaki ajalnya. Duk dengar ni, dia dengar. Hangpa tengok ni 2019, hangpa tengok 2019. Hangpa tengok Januari 2019, berapa orang yang ada dalam ni akan dijemput oleh Allah Azza wa Jal, dan dia sekarang dia sedang mendengar perjalanan ke barzakh. Buat persiapan. Buat persiapan. Insya-Allah kalau saya sebut, insya-Allah jadi. Kau nak suruh tunjuk? Tak payah. Tak payah. Tapi ingat elok duduk di mana, ingat elok. Yang siapa disandak di tiang, kalau hak lena lagi kemungkinan tinggi, hak lena. Senang. Nanti kalau mereka beritahu ustaz, bulan 11 tu meninggal seorang. Dia kata hak mana ni? Saya ingat dah duduk belah kanan tu baju merah. Contohlah. Saya tak melawak. Sekian, terima kasih nah. Saya tak melawak. Tetapi ada yang sedang meniti hari-hari terakhir 2018. Buat persiapan. Allah beri masa kepada kamu 2 bulan. Allah beri masa kepada kamu 4 bulan setengah. Buat persiapan. Nak bertemu dengan Allah cara baik. Malam ni kita nak cerita ringkas. Dia nak ke mana bila malaikat maut cabut nyawa dia tu, dia nak pergi ke mana? Ke mana dia akan pergi? Tak ada siapa tahu bila dia nak mati, tak ada siapa tahu di mana dia nak mati. Bulan 1 hari tu saya aksiden yang sangat teruk. Kereta kami total loss. Kami balik daripada Riau, Indonesia bersama dengan 3 orang lagi penumpang yang lain. Saya, arwah Ustaz Murtada, Ustaz Hambali dan ayah arwah Ustaz Murtada, Pak Cik Yusof. Kira-kira pukul 7 malam di atas Lebuh Raya Utara Selatan. Perjalanan nak ke Sungai Tani. Sejam lagi je nak sampai. Di Taiping, kereta kami terbabas. Berguling, terantuk, pecah kereta apa semua. Tu yang saya abang pecah tadi di sini ni. Kan? Maka 2 orang tak sedar, 2 orang lagi berjalan keluar. Iaitu Ustaz Hambali dan Pak Cik Yusof boleh berjalan keluar. 2 orang sihat elok. 2 orang tak sedar terus, iaitu saya dan arwah Ustaz Murtada. Arwah Ustaz Murtada tak sedar daripada situ sampailah hari yang ke-10. Kemudian beliau meninggal dunia. Wafat di hospital Taiping. Di hospital Taiping. 5 hari saya duduk dengan dia di hari-hari terakhir beliau arwah di Riau, Indonesia. Kami jalan, bukan pusing-pusing seronok-seronok tepi pantai, pergi ziarah pondok-pondok di sana. Satu pondok ke satu pondok ke satu pondok, tengok apa nama ni, kubah yang nak dibangunkan masjidnya oleh arwah Ustaz Murtada. Tidak ada satu perkataan pun yang disebutkan oleh Ustaz Murtada ni tentang kematian. Tidak ada satu keadaan pun yang ditunjukkan oleh arwah Ustaz Murtada bahawa dia ni nak pergi dah. Sepanjang perjalanan penuh dengan hilai ketawa dan juga gurau senda di antara kami 4 orang ataupun kami 3 orang. Takkan nak melawak dengan ayah dia, kan? Kami 3 sajalah. Melawak sungguh. Sepanjang ni ustaz-ustaz macam tu lah. Kalau duduk lah kereta borang petau perangai mereka, kan? Hak kentut lah kereta, hak buang koci lah. Ni tak ada tunjuk apa. Kira sampai atas flight tu pun duduk makan lagi atas Asia tu. Ada boleh makan walaupun main sikit, kan? Makan lagi. Turun tu daripada KLA kami bergerak ke Putrajaya, makan lagi. Dan Ustaz Murtada sepanjang 5 hari saya duduk dengan dia, siang dan malam. Kami tidur sebilik apa semua, naik satu kereta, pi satu tempat. Tak ada berpecah langsung. Masuk dalam market pun membeli belah, jalan sekali. Tidak sekali pun dia mempamerkan bahawa itu adalah hari-hari terakhir beliau. Dia pun tak tahu bahawasanya hari itu 3 hari bulan 1 2018 adalah detik-detik terakhir dalam kehidupan dia.
untuk dia menatap wajah alam ini dan juga wajah-wajah manusia dan juga kawan-kawan yang dia kenal. Makan petang tu adalah makanan yang terakhir yang dimasukkan oleh arwah ke dalam mulut dia. Makan, lalu kot lah tak ada kot makan jadi kenapa ni makan 2 mulut saja. Tak ada. Dia pun 2 pinggan, saya pun 2 pinggan, lawan. Tengok lauk, dia pun tengok lauk balik, tengok nak makan apa lagi. Tak ada tanda pun, kerana Nabi dah sebut dah, tiada siapa yang tahu di mana dia mati dan bila dia mati. Tengok, berapa jam sebelum aksiden masih mampu untuk masukkan lagi makanan dengan lazat, dengan lalunya ke dalam mulut. Kemudian Allah SWT menjemput arwah almarhum Ustaz Murtadah bin Yusuf rahimahullah. Para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang keempat tentang kematian, iaitulah kematian seorang sekali saja. Semua mesti akan rasa sakit mati. Sebab itu Rasulullah ajak kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah beban dan sakit kami ketika kami menanggung sakaratul maut. Nabi hak hebat pun baca, kita tak pernah baca doa ni. Seolah-olah kenal lama dah dengan malaikat maut, seolah-olah ada ID malaikat maut, seolah-olah ada nombor telefon malaikat maut. Sedangkan malaikat maut bahkan tidak ada seorang malaikat pun yang pernah kita berjumpa. Nabi ajak, Nabi kata baca doa ni kerana sakit itu mati. Tak ada kecuali ke Rasulullah? Tidak ada kecuali. Nabi sendiri merasakan kesakitan mati, apatah lagi saya yang tak ada apa, apatah lagi kita semua. Tiba-tiba Rasulullah bagi satu pengecualian. Kata Rasulullah, ada satu kelompok, bukan seorang, satu kelompok, setiap kali mereka ni menghadapi kematian, mereka tidak akan merasakan sakit mati. Kelompok itu adalah asyuhada, mereka-mereka yang mati syahid. Yang ni memang special. Siapa yang keluar, tinggalkan rumah dia, tinggalkan keluarga dia, tinggalkan pekerjaan dia, tinggalkan harta ringgit dia, tinggalkan anak-anak dan isteri dia, dia sanggup tinggal 5 benda ni, keluar untuk berjihad, lawan dengan orang bukan Islam, untuk tegakkan agama Allah. Allah Ta'ala kata, aku bagi special, mati hang tak sakit. Tetapi siapa yang sanggup tinggal keluarga, siapa tangguh tinggal anak dia, siapa tangguh tinggal isteri dia, siapa sanggup tinggal rumah dia, siapa tangguh tinggal kerja dia, dan siapa sanggup tinggal duit yang dia himpun banyak dah. Ustaz, bila Ustaz orang nak tanya sanggup tinggal 5 benda ni, malam ni kita pekat tanya diri saya, para pelajar adik-adik sekalian tanya diri masing-masing, boleh tak, sanggup tak tinggal? Kalau hari ni orang ajak berjihad, ada lagi ke Ustaz peluang berjihad? Para pelajar yang dirahmati Allah, malam ni saya sebut kepada kamu semua, kita masih berbaki satu lagi peperangan yang besar yang akan dipimpin oleh seorang cicit keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya ialah Muhammad ibn Abdullah, iaitulah Al-Imamul Mahdi. Perang tu belum berlaku. Saya rasa bertuah walaupun saya hidup tahun 2018, kerana apabila membaca hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, umat akhir zaman ini juga mampu untuk menyenaraikan diri mereka di kalangan yang akan dimuliakan oleh Allah sebagai kumpulan syuhada yang apabila mati mereka tidak akan merasakan kesakitan. Tak sakit. Syuhada tidak sakit. Malam ni saya ceramah, syurga telah pun ada, neraka telah pun ada malam ni, tetapi belum berpenghuni. Tidak ada makhluk lagi di dalam syurga. Sungainya telah mengalir, bidadarinya sedang berjalan, rumah-rumah dan istana telah pun siap, gunung ganang telah pun dibangunkan oleh Allah, tempat-tempat berjalan, pokok-pokok dan juga sungai-sungai telah pun mula ada di dalam syurga, tetapi belum ada manusia. Kecuali satu kumpulan, kecuali lagi, subhanallah, iaitulah kumpulan syuhada.
pada malam ini kesemua syuhada, kesemua mereka yang pernah bergelar syuhada telah pun berada di dalam syurga, tetapi bukan sebagai seorang manusia. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, mereka berada di dalam perut, di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau. Burung-burung ini membawa ruh-ruh syuhada ke mana saja mereka nak ronda dan bersiar-siar di dalam syurga. Sejak daripada hari pertama dia mati sampai malam ni, burung-burung yang membawa ruh para syuhada telah pun berada dalam syurga. Mulianya orang mati syahid. Baby itu tutup dengan tangan atas kepala bila hujan. Kita yang tengok ni, ya Allah kesian, kalau aku kaya aku beli kereta bagi dia sebiji. Had kata tu pasal masa tu tengah susah, dia pun tengah susah. Tapi bila dia senang, dia bertembung dengan kawan tu lagi sekali, dia lencong kona kot lain. Orang kaya dia memang kaya, tapi dia akan jadi miskin ketika dia nak bagi. Saya ulang suara. Orang kaya dia memang kaya, tapi dia jadi miskin ketika dia nak bagi. Faham tak ni? Ustaz ni dah duk sebut macam nak minta derma je malam ni kan. Memang nak minta derma ke hampa pun malam ni. Nak derma untuk dua orang ustaz kita yang sedang kritikal, ya, di dua hospital. Ustaz Murtada di hospital Taiping masih koma, ya. Ustaz Wadi Anwar di hospital besar Ipoh. Jadi tadi pengarah kesihatan negeri Perak, Datuk Hassan American, hantar WhatsApp mesej kepada saya. Dia maklumkan, dia bagi tahu bahawa, ya, kalau Ustaz Wadi Anwar tu dia istilahnya KIV. KIV itu keep in view, maknanya sentiasa dalam pemerhatian. Bukan KIV yang tangguh postpone tu. Ni keep in view ni dia maknanya sentiasa dalam pemerhatian. Semua tahu kan pasal aksiden tu kan. Satu Malaysia dah tahu dah. Mesej, dapatkan mesej depa viral. Mesej-mesej tentang laporan. Dia tulis bawah tu Ustaz James. Aku lah tu. Hari 3 hari bulan depa kemalangan 3 hari bulan. Kemalangan pukul 7 petang. Dan kejadian tu kalau mengikut cerita Ustaz Hambali yang dalam kereta tersebut juga, mereka daripada Riau, Indonesia balik menziarahi Ustaz Abdul Somad, penceramah terkenal di Indonesia. Mereka berempat, Ustaz Murtada, Ustaz Wadi, Ustaz Hambali dan ayah kepada Ustaz Murtada itu Pakcik Yusof. Daripada KLIA bawa kereta, nak balik ke Sungai Petani, bawa kereta Nissan Grand Levina, kepunyaan Ustaz Wadi. Mula-mula bawa daripada KLIA, Ustaz Wadi sendiri yang mandu sampai ke Sungai Buloh. Mengantuk tak larat, tukar dengan Ustaz Hambali. Ustaz Hambali bawa dari Sungai Buloh sampai ke Simpang Pulai Ipoh. Pun tak larat, mengantuk, tukar dengan Ustaz Murtada. Ustaz Murtada bawa sampai lah ke tempat kemalangan selepas daripada exit Taiping Utara atau Kemunting. Maknanya antara Kemunting dengan Bukit Merah tu, di setelah tempat kilometer 200 ke tempat kejadian. Terbabas, jalan licin, hujan. Kereta tu turun ke bawah, dia macam bukit sikit, jatuh ke bawah. Dan kata Ustaz Hambali,
Dia duduk belakang dengan Pak Cik Yusof. Ustaz Murtada bawa, Ustaz Wadi sebelah. Ketika berburu cepat sangat, dia kata sebab tidur. Ya, yang lain tidur, tak nampak apa kejadian. Yang sedap-sedap bila kereta tu dah jatuh ke bawah tu, yang dia sedap, Pak Cik Yusof dah tak ada, dah melambung ke belakang tempat letak beg. Ustaz Wadi melambung ke sebelah Ustaz Hambali, ke belakang. Ustaz Murtada tetap kekal di seat dia. Dan ketika itulah dia tengok Ustaz Wadi sapu darah ya, daripada muka ni, dia tarik darah tu penuh di tangan. Belakang ni pun darah duk menitik. Walaupun dia terentak, saya sendiri bawa Ustaz Hambali X-ray 2 kali pinggul punggung dia. Walaupun terentak dalam keadaan sakit masa tu, dia tarik Ustaz Wadi keluar daripada kereta. Tapi tak boleh nak bawa keluar Ustaz Murtada sebab pintu tu lekat. Ya, Ustaz Murtada dikeluarkan oleh bomba. Kejadian pukul 7 tu, saya terima mesej 7.45 lepas maghrib. Saya di Ipoh, saya terus start kereta. Saya sampai dalam 8 lebih Ipoh ke Munting, Ipoh Taiping, so saya sampai 25 minit. Saya bawa tak laju tuan-tuan, masa tu seingat saya 18. Sebab kereta tu besar, saya naik Hilux yang kat luar tu. Jadi kereta besar ni, meter dia tak apa elok. Saya rasa meter tu rosak, bukan salah saya. Jadi sebab hati itu berdebar-debar. Sampai saya sampai di hospital Taiping, kecemasan tu memang tak ada orang lain sampai. Saya orang pertama sampai. Bila saya sampai, saya terus masuk ke bilik kecemasan tu, tempat mereka ditempatkan. Saya cari Ustaz Hambali, tak jumpa sebab rupanya dia jadi pesakit luar. Dengan saya jumpa Pak Cik Yusof tu je. Pak Cik Yusof pun tak ada apa, sakit sikit lah, dia sebelah perut, belah kanan tak silap saya. Dan saya terus ke katil dia orang. Saya tengok pada ketika itu keadaan Ustaz Murtada dan Ustaz Wadi ni di depan mata saya memang sangat-sangat menakutkan dan sangat-sangat parah. Ustaz Wadi, mata dia tu macam tersembul keluar, dan darah yang mengalir, darah duk mengalir ikut mata tu, ya, terbelah di belakang ni. Dan bahu kanan dia retak. Tapi alhamdulillah daripada tangan ke kaki semua tak ada apa. Saya tengok Ustaz Murtada pula, Masya Allah, lebih parah. Lebih, agak saya tengok kalau bahasa yang lain, agak menakutkan, dan saya hampir tidak percayalah keadaan tu pada masa tu. Sebab masa tu luka darah cuci tak habis lagi. Ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan yang mulia, saya berada di hospital tu selama 2 hari tak tidur. Saya uruskan, saya tolong bantu apa yang patut. Dan saya sentiasa update tentang keadaan mereka berdua ketika sepanjang di hospital Taiping. Sampailah pada 4 hari bulan tu, pagi 4 hari bulan, air bercampur darah mula keluar tak berhenti daripada hidung Ustaz Wadi. Ustaz Wadi pada malam tu juga, malam kemalangan tu, dia transfer ke ward 18 Taiping. Tapi dia dah mula sedar dan dia bercakap dengan saya. Ketika keluar daripada ward kecemasan tu, nak pergi ke ward 18, sementara nak masuk ambulans tu, dia bercakap, dia bersembang dengan saya walaupun tak apa jelas. Dia bagi tahu dia nak buang air tak boleh, dia rasa nak kencing tapi tak boleh keluar. Saya kata sabar dulu, saya kata sampai ke ward 18 nanti, saya kata mereka akan buat rawatan. Saya tenangkan dia, saya suruh dia zikir. Dia tanya saya macam mana keadaan Ustaz Murtada, saya kata sangat kritikal. Kemudian bawa dia ke ward 18.
Dan ketika bawa Ustaz Wadi ke Ward 18, Ustaz Murtada telah pun masuk untuk operation buang tempurung belakang ni. Jadi saya ditaklimatkan oleh doktor bahawa sepatutnya tempurung belakang tu bila buang, mereka akan ambil tempurung tu tanam dekat perut dia, supaya tempurung tu nanti sampai masa dia boleh ambil balik, pasang balik. Itu prosedur biasa bila buang tempurung kepala. Tetapi ketika pembedahan sampai pukul lebih kurang hampir 3.30 macam tu, 3.30, 3.45 pagi, ketika saya masih di ward kecemasan, tiba-tiba dapat tahu kata pembedahan telah selesai. Tempurung belakang tu dah tak boleh simpan di perut sebab tempurung tu dah hancur berkecai. Doktor ambil tempurung tu, bubur dalam plastik, dalam sarung, dalam plastik, bagi kepada isteri dia. Mana bagi tempurung tu pada waris sebab memang tak boleh selamatkan lagi. Tapi doktor ada bagi suggestion lah, cadangan bahawa nanti boleh pasang plate. Apa dia ada plate ya? Boleh pasang plate untuk gantikan tempurung kepala tu. Kemudian pada malam tu juga pukul 3 lebih tu, lepas selesai pembedahan Ustaz Murtada terus dimasukkan ke ICU Taiping. Kemudian Ustaz Wadi, apabila orang dah makin ramai duk datang sampaikan di ward 18 tu, pelawat-pelawat untuk pesakit lain pun dah tak ada ruang nak berdiri, orang punya ramai. Jadi akhirnya saya sendiri request, minta kepada Datuk Hassan Merican, pengarah kesihatan Perak, melalui pengarah hospital dengan kerjasama pengarah hospital Taiping Dr. Narimah, untuk pindahkan Ustaz Wadi ke ward yang lebih selesa di second class. Jadi pada hari itu, malam tu juga, selepas saya selesai tolak wheelchair, uruskan Ustaz Hambali ke tandas, pergi x-ray, bawa ke tandas, buang air, saya usung dia apa semua. Setelah dia selesai, dia boleh discharge, baru saya khidmat bantu Ustaz Wadi. Pada malam tu, hari tu dia dah start muntah darah. Sekali dia muntah tu merecit-recit, memancut-mancut, darah dari mulut tu penuh plastik. Dan cecair yang keluar daripada hidung tu, pakar taklimatkan kepada saya bahawa cecair itu adalah apabila kiri dan kanan tengkoraknya retak. Bila tengkorak Ustaz Wadi retak, selaput tengkorak itu terkoyak. Di atas selaput tu dia ada cecair. Cecair itu bocor, dia keluar kot tengkorak tu. Cecair itulah yang keluar, bocor daripada tengkorak tu sampai ke hidung ayam. Rupanya tu ayam dalam otak Ustaz Wadi yang duk keluar tak berhenti. Bila ayam tu keluar tak berhenti, otak kita ni dia penuh dengan cecair tu. Bila cecair tu keluar, dia akan ada ruang-ruang kosong dalam otak tu. Bila dia jadi ada ruang-ruang udara dalam otak tu sebab ayam tu keluar, dia akan memudahkan kuman pula masuk di tempat yang kosong tadi. Jadi pada malam tu juga saya ikut dengan pihak hospital, terus scan Ustaz Wadi ni, scan balik. Selepas scan, pakar buat keputusan Ustaz Wadi mesti dipindahkan segera pada malam itu juga ke hospital Ipoh. Jadi kami sampai ambulans, saya ikut ambulans sampai hospital Ipoh jam 4 pagi pada 5 bulan tu. 4 pagi, bukan pagi tadi, 4 pagi yang malam 4 malam 5 tu lah ya. Jadi bila sampai ke hospital Ipoh, ya, Ustaz Wadi memang keadaan dia nampak sangat teruk lah. Sebab kalau dia baring, dia dongak, cecair itu tak keluar. Bila dia rasa nak buang air, ya, bila dia bangun duduk je, saya akan
akan gumpalkan tisu, saya tahan cecair itu dekat hidung dia. Sambil saya tahan, sebelah tangan saya tahan, sebelah tangan saya bantu untuk cuci najis dia. Sambil dia menahan sakit, dia berzikir dengan ya Allah. Dia kata ya Allah, sakit sangat agaknya. Ya. Tisu yang saya gumpal tu tak sampai seminit dah penuh dengan tu. Saya terpaksa gumpal tisu lain pula. Maknanya air yang keluar tu laju. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, jadi bila masuk ke ward neurosurgical untuk pakar neuro, taklimatkan pada saya pada pagi esoknya tu, pagi 5 bulan tu, bahawa daripada 5 bulan, hari ni 6, hari kedua, esok 7, maknanya sampai esok 3 hari. Ustaz Wadi diberi peluang selama 3 hari sampai besok, maknanya daripada semalam diberi makan antibiotik dan sebagainya, dengan harapan selaput yang terkoyak tu bercantum balik. Bila bercantum balik selaput tu, air dah tak keluar, maka tidak ada sebarang pembedahan di kepala Ustaz Wadi. Tetapi jika sampai besok, esok 7 bulan, air tu masih keluar banyak, prosedur yang seterusnya adalah pembedahan kepala. Jadi Datuk Hassan hantar mesej dekat saya tadi. Dia kata saya juga mengharapkan supaya tidak berlaku pembedahan tersebut. Minta supaya berlaku percantuman selaput tadi. Dan pada pagi tadi juga saya dimaklumkan bahawa satu kumpulan doktor datang ke katil Ustaz Wadi dan mereka maklumkan bahawa mereka akan cuba yang 3 hari tadi sampai besok, dia cuba untuk lepas 3 hari ini ada prosedur lain yang mereka akan cuba selama 2 minggu untuk masih dengan tujuan nak mengelakkan pembedahan kepala dia. Ya. Mereka masih cuba nak elakkan, sebab tahulah bila belah kepala ni risikonya tinggi. Jadi saya masih mengharap dan tidak berputus asa. Saya mohon ayah-ayah, ibu-ibu, seluruh masjid-masjid, surau-surau, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah pondok dan sebagainya, seluruh negara kita mohon teruskan solat hajat dan berdoa. Ya. Mudah-mudahan berlaku macam mana yang kita harapkan. Dengan izin Allah, selaput di kepalanya bercantum balik. Ya. Dan saya minta maaf banyak-banyak kepada semua murid-murid Ustaz Wadi, semua yang mengenali beliau, yang datang daripada seluruh pelosok negara, ketika tersebarnya mesej yang saya maklumkan bahawa Ustaz Wadi tidak bersedia untuk menerima pelawat. Sebenarnya memang itu atas permintaan beliau sendiri. Beliau tak nak terima pelawat sebab dia tak nak orang ramai tengok keadaan dia pada ketika sekarang. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan perempuan yang mulia, kalian tahulah dia satu ustaz, satu orang alim yang ada kalanya ketika proses rawatan tu tersingkap auratnya, yang dia tak nak orang tengok. Orang pula bila dah ramai, kita bukan boleh kawal betul. Yang dalam keadaan tak sesuai nak ambil gambar, ada yang datang curi-curi ambil gambar. Saya tak benarkan, bukan apa. Seorang ulama, seorang guru agama yang dalam keadaan tak berbaju, sakit, kita ambil gambar, kita boleh bangga pula tunjuk, viralkan gambar dia pada merata nak habang. Memang niat tu kononnya baik nak habang dia sakit, tapi haibah atau sum'ah seorang guru tu kita tak jaga langsung. Faham tak? Jadi saya mohon maaf, bukan, walaupun masih orang masih datang, bukan kita bagi jumpa tu, kalau kau dah datang tu dibenarkan masuklah, tapi cuma kita minta jaga adab. Ya. Jadi ayah, ibu yang mulia, sebab tu malam ni
setelah kami bermesyuarat, ya, dalam komiti mesyuarat kami itu, ya, saya bersama Ustaz Jafri Mahmudi, Ustaz Yaakob Yusra, adik kepada Ustaz Murtada, Ustaz Abdullah Khairi, ya, Ustaz Manis, Ustaz Suhaizi, ya, Ustaz Aisamuddin, ya, Ustaz, dan ramai lagi lah, ya, Ustaz Syafi, ya, Ustaz Ahmad Rizam, ya, ramailah Ustaz Fadil, Ustaz Hambali sendiri. Kami berbincang bahawa kita memutuskan untuk buat kutipan dana besar-besaran, sumbangan. Sebab yang pertamanya kita kena faham bahawa bila Ustaz Murtada dan Ustaz Wadi macam tu, mereka ada keperluan peribadi. Kalau Ustaz Murtada untuk anak isterinya, apa akan berlaku kepada rumah dia, yang dia kena bayar bulan rumah dia, dia kena bayar bulan kereta dia, kan? Ustaz Wadi pula, saya dimaklumkan sampai tahfiz yang dibuka tu, secara takdirnya pula kehabisan duit. Ada 15 orang pelajar. Jadi kami buat mohon sumbangan dana ni untuk bantu mereka, Ustaz Wadi dan Ustaz Murtada serta Ustaz Hambali sekali lah, ya. Dan juga, ya, untuk madrasah saya sendiri itu, saya tak minta derma madrasah saya, tapi saya ada bawa air mineral yang madrasah kami sendiri keluarkan, ya, yang madrasah kami sendiri keluarkan. Minyak angin ni boleh jumpa dengan Aduka. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به أو كما قال. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي الله تعالى تفلحون. Sidang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai si fulan Muhammad Murtada bin Muhammad Yusuf bin Zainun, hari ini kami menghantar kamu ke sini. Benarlah janji Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un, bahawanya setiap daripada makhluk yang hidup pasti akan menemui kematian. Thumma ilaina turja'un, dan kemudian akan dikembalikan kepada kami Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad Murtada bin Muhammad Yusuf bin Zainun, hari ini kami hantar kamu ke sini menemani ibunda kami yang dah 14 tahun meninggalkan kita. Maka dalam 9 kami, engkaulah yang pertama dan engkaulah yang paling baik. Wallahi kami bersaksi kebaikan yang kau lakukan. Wallahi seorang ayah yang ada di sisi ini, seorang ayah yang membenarkan kebaikan kamu. Wahai Murtada bin Muhammad Yusuf, benarlah bahwasanya amal yang dilakukan, yang disebut oleh Nabi SAW, wa amila lima ba'dal maut, ia akan menjadi peneman kamu kelak insya-Allah. Walaupun umur kamu Allah izinkan tidak panjang, beberapa minggu kamu akan masuk 31 tahun. Kamu lebih muda daripada ramai daripada kalangan kami di sini. Dan umur kamu, kalaulah mengikut daripada adatnya, kamu baru sebahagian daripada apa yang Nabi sebut baina sittin wa sab'in. Tetapi yang disebut kematian itu tidak pernah mengenal umur, maka Allah pilih kamu mendahului kami, menjadikan tazkirah kepada kita semua yang hadir hari ini bahwasanya mati bukanlah pada angka-angka umur tertentu. Wahai anak muda yang hadir, ingat, kalau kamu masih meninggalkan salat, andai kematian itu dekat dengan kita. Bimbang-bimbang disebut oleh Nabi bainar rijal kufur as-salah. Ma bainar rijal kufur as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur?
Beza kita dengan kafir hanya satu, yakni salat. Maka yang hadir hari ini saya pesan untuk diri saya juga, anda yang pernah meninggalkan salat, tolonglah qada salat. Wahai Murtada bin Muhammad Yusuf bin Zainun, kamu meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak yang menjadi tanggungjawab ke atas kami, insya-Allah. Anak-anak kamu insya-Allah dibesarkan dalam keadaan yang baik. Isteri kamu merupakan isteri yang salihah. Wallahi kami bersaksi perkara tersebut. Wahai Murtada bin Muhammad Yusuf, insya-Allah anak-anak kamu akan memimpin tangan kamu kelak masuk ke dalam syurga. Walaupun kamu mendahului mereka, wahai Murtada, ingatlah bahawasanya mereka akan dibesarkan dalam keadaan yang baik. Mereka akan dijadikan akhlak yang mulia, insya-Allah. Wahai Murtada bin Muhammad Yusuf, kau menjadi kebaikan kepada kami yang lainnya. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu, wa ahlikum nar, dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah isteri kamu Nurul Ana binti Syafi'i akan menjaga amanah yang kamu tinggalkan 2 orang suria, Abdul Rahman Naufal dan juga Abdullah Fakih, yang insya-Allah mereka tidak akan gugurkan nama kamu daripada doa-doa mereka, insya-Allah. Wahai Murtada bin Muhammad Yusuf bin Zainun, ketahuilah bahawa amal yang kamu tinggalkan terlalu besar. Kamu meletakkan diri kamu di atas jalan agama, dan Allah memilih dengan jalan keadaan tersebut. Kamu infakkan sebahagian daripada harta kamu, sehingga kan kamu tidak peroleh apa-apa, melainkan kamu meletakkan di atas jalan agamamu. Wahai Murtada bin Muhammad Yusuf, kami bersaksi di sini, ribuan yang hadir, Allah menunjukkan kebaikan kepada amal yang telah kamu lakukan. Maka ya Allah, kami mohon ya Allah, kau jadikanlah Murtada bin Muhammad Yusuf sebagai satu kebaikan dan juga manfaat yang dapat kami ambil ya Allah. Wahai Murtada, ketika didatangi oleh kamu 2 orang malaikat, malaikat Munkar dan malaikat Nakir, maka jawablah dengan tenang pertanyaan mereka. Ketika ditanya kepada kamu siapakah Tuhanmu, jawab Allah Tuhanmu. Ketika ditanya siapakah nabimu, jawablah Muhammad adalah nabimu ya. Wahai Murtada, ketika ditanya kepada apakah kiblatmu, maka jawablah kiblatmu adalah Ka'bah. Wahai Murtada, Al-Quran adalah junjunganmu. Wahai Murtada bin Muhammad Yusuf, bersaksilah bahawasanya kamu pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan amal dan takwa itu sebagai keutamaan. Maka matilah kamu dengan amal dan takwa itu. Wahai Murtada bin Muhammad Yusuf, hari ini penghormatan terakhir yang kami berikan kepada kamu. Maka kami akan tinggalkan kamu di alam barzah, dan moga-moga Allah memberikan kebaikan di alam barzah bagi kamu. Wahai Murtada bin Muhammad Yusuf, kau mengajarkan kami kepada adik-adik kebaikan. Kau ajarkan kepada kami untuk berdoa kepada kedua ibu dan ayah. Kau ajarkan kami untuk berbakti kepada ibu dan ayah kami. Kau ajarkan kami untuk kami jaga ayah kami. Kau ajarkan kami begitu banyak kebaikan, dan kau tinggalkan kami. Maka hari ini kami serahkan kau kepada Maha Esa yang lebih sayang kepadamu, wahai Murtada bin Muhammad Yusuf. Maka moga-moga kebaikan ya Allah kurniakan kepada kamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم احنا بالايمان وامتنا بالايمان واحشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع من برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tidak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah. Ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada petang ini tangan yang banyak melakukan dosa dan maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah ni ya Allah banyak melakukan kemungkaran ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang memandang kami,
Tuhan yang mengetahui sekalian aib yang pernah kami lakukan, Ya Allah. Ya Allah, kalau kau tidak mengampunkan dosa-dosa kami takut, Ya Allah, kami mati tanpa amal, Ya Allah. Kami takut kami mati membawa daripada bekal daripada perbuatan dosa yang telah kami lakukan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Anda ada dalam kalangan kami yang kau izinkan masih mempunyai kedua ibu dan ayah. Izinkanlah kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka, Ya Allah. Berelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak merendahkan suara kami ketika kami bercakap dengan mereka. Anda ada perkataan dan perbuatan kami yang pernah kami lukakan hati mereka. Izinkan segera kami mohon kemaafan, Ya Allah. Ya Allah, janganlah disebabkan perbuatan lebih kurang kami dengan kedua ibu dan ayah, Kau akan membalikkan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya, Ya Allah. Ya Allah, kalau mak dan ayah kami telah meninggal dunia, Ya Allah. Ya Allah, di sisi kami adanya Muhammad Murtada dan ibunya, yakni ibu kami, Ya Allah, Zainun binti Awang, Ya Allah, yang telah meninggalkan kami lama, Ya Allah. Maka kau permudahkanlah urusan mereka, Ya Allah. Lapangkan kubur mereka, Ya Allah. Hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurgamu, Ya Allah. Kau jadikan kubur mereka sebagai satak Raudatul Jannah yang dihiasi dengan kebaikan ke atas mereka, Ya Allah. Terangilah kubur mereka, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikan kami di antara ahli keluarga yang tidak pernah putus doa kepada mereka, Ya Allah. Dan kau jadikanlah kami sebagai kenalan sahabat anak murid yang tidak pernah melupakan mereka, Ya Allah. Ya Allah, anda ada dalam kalangan kami yang hadir ini yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, Ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, Ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang masih terlibat dengan perkara kemaksiatan, yang terlibat dengan kezaliman, yang menyokong kezaliman, makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih meninggalkan salat. Izinkan kami bertaubat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, kami berhimpun pada petang ni, Ya Allah, di waktu kau turunkan hujan disebut di antara waktu mustajabnya doa, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, kau berikanlah kebaikan kepada Muhammad Murtada bin Muhammad Yusuf, Ya Allah. Kebaikan di atas perbuatan yang telah dia lakukan, Ya Allah. Dalam umur bila tidak panjang kau izinkan, Ya Allah, tetapi kau hiaslah dengan barang manfaat yang pernah dia tinggalkan, Ya Allah. Izinkanlah ilmu yang dia pernah ajarkan kepada kami sebagai manfaat bagi beliau, Ya Allah. Izinkanlah Al-Quran dia pernah baca sebagai peneman dia, Ya Allah. Izinkanlah nafkah sedekah jarah yang pernah dia tinggalkan sebagai satu amal wa amila lima ba'dal maut bagimu, Ya Allah. Ya Allah, kau hiaslah kubur dia, Ya Allah. Kau jadikan dia dalam kalangan orang yang saleh, Ya Allah. Bangunkan dia dalam kalangan orang yang saleh, Ya Allah. Kau jadikan dia dalam kalangan orang yang baik-baik, Ya Allah. Kau bangunkan dia bersama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah.